Ada banyak sebab yang kita perlu kenali sebelum kita menjejak kaki kita dalam industri durian. Dan juga selepas kita menjejak dalam industri durian. Mengapa pokok kita mati selepas 2 tahun ditanam? Mengapa pokok kita mati selepas baru ditanam? Selepas ditanam, mengapa dia jadi koma, macam kuningan, dia tak besar, dia tak mati, dia tak kecil? Mengapa? Mengapa selepas ditanam, selepas berbuah, pokok itu tak manis langsung, buah itu tak manis langsung? Mengapa? Adakah cara penanaman kita salah? Korek lubang itu salah? Tak masukkan barang-barang itu salah? Jenis pokok yang salah? Penjagaan arboris yang pruning semua, adakah kita salah? Perlukah kita companion plants? Macam orang cakap, bila ada durian kena ada manggis, kena ada lain-lain tanaman. Apakah itu? Kita kena tahu. Apakah kesalahan kita? Cara buat kerja tanah betul ke? Apakah kamu tahu sebelum melabur, perkara-perkara ini telah dilawati, telah dibelajari? Bolehkah kita menjadi jutawan dalam industri penanaman durian ini? Okey? Dan kanker, Phytophthora, palmivera, mengapa ia menjadi-jadi? Tak ada bahagian yang dia tak attack. Mengapa baru banyak yang berlaku? Di Gua Musang, di Bentong, di Raub, di Muar. Mengapa baru sekarang terlampau banyak kes? Dan lagi satu, baja. Adakah baja hanya untuk di durian? Adakah itu perkara baja terbaik, tak baja kurang baik? Terlampau banyak konsultan yang mengatakan mereka ni pakar. Mereka ni pakar horticulturist atau botanist atau plant scientist ataupun salesman. Berapa tahunкah mereka berada dalam bidang pertanian? Kita cuba tanya dan menjawab soalan-soalan sebegini dalam industri perbualan. Hanya perbualan kita nak buat. Harap kita bermula dengan satu nota yang baik. Berjaya dalam industri penanaman durian, kita kena belajar lebih dari apa yang kita tahu dari pelbagai sudut. Kita kena akur. Pertama sekali kita kena akur bahawa industri durian ini berbanding dengan sawit atau getah atau lain-lain peladangan, ini adalah satu industri baru. Ya, kita tahu beratus tahun kita telah tanam durian, kita makan semua. Tapi dia sebagai industri, daripada kebun kita jadi ke ladang, ada pelbagai masalah baru sedang timbul dan jadi pioneer perladangan durian yang komersial lah. Pioneer dalam industri commercial durian plantation. Dia tak jadi mustahil kalau kita melakukan banyak kesilapan dalam industri ini. Teething problem of industrialized durian plantation yang akan mengakibatkan kerugian yang besar dan serius sampai boleh menjadi tutup kedai lah. Kita akan membincangkan hanya beberapa aspek hari ini. Harap kita boleh discuss lah. Belajar segala kesalahan yang kita tengah lakukan hari ini. Dan mungkin panjang sikit, ambillah masa untuk belajar. Masalah utama, pokok mati, pokok baru mati, pokok 3 tahun mati, kena kanker. Ini saja perbincangan kita. Tapi untuk memfahami masalah ini, kamu harus tonton video ini dan buatlah solusi atau penyelesaian masalah ini dengan sendiri. Ilmu itu kita kena ambil dari banyak tempat, bukannya hanya ikut satu orang atau satu buku dan selesaikan itu. Saya rasa itu tak begitu arif lah. So, harap permulaan ini ada banyak video-video yang saya akan sambung edit semua, jadi dia tak perfect. Saya bukannya editor yang perfect. Kamu ada kesabaran beberapa minit ini, tolong dengar baik-baik, kamu tak akan menyesal. Kanker untuk durian.
Phytophthora, okey, adalah dikatakan sejenis kulat yang susah dijaga, susah dikawal penyakit kanker. Mungkin bahasa Malaysia kita dia tak begitu saintifik di compare dengan bahasa Inggeris atau lain kan. Jadi perkataan kulat itu jadikan lebih banyak, ada perkataan-perkataan yang lain. Bukan hanya satu perkataan kulat, fungal, cendawan, semua kita katakan kulat. Okey, kita kena gunakan serba sedikit bahasa Inggeris supaya perbincangan kita dapat lebih senang lah. Sebab saya tak nak gunakan terlampau banyak perkataan atau language of science language, dan petani biasa macam you dengan saya tak dapat fahami. Jadi saya mengurangkan konsep perbualan secara saintifik. Saya cuma nak berbual secara cara orang kampung, supaya orang biasa di jalanan, orang biasa, orang petani biasa memahami perbincangan. Bukannya kita tidak tahu atau tak nak buat. Okey, bahasa kita kena macam apa yang saya cuba beritahu, perkara ilmu itu kena sampai kepada tuan. Itulah. Okey, hari ini kita nak bincang hanya sebab kanker. Paling mustahak untuk petani durian, paling mustahak perfahaman. Phytophthora ini sebenarnya kita cakap dia sejenis kulat, cendawan, fungi. Sebenarnya dia seakan fungi, tetapi dia bukan fungi, dia dari keluarga lain. Jadi apa yang kita difahamkan selama ini, mungkin saya tak cakap salah, betul lah, saya tak salahkan sesiapa, just underline. Kita kena ubah perfahaman kita. Kita kena understand, dia seakan cendawan. Okey, kita tak gunakan perkataan kulat, dia tu general. Okey, dia seakan cendawan tetapi dia bukan cendawan, dia daripada keluarga Omycetes. Okey, dia cendawan ini dia sebenarnya berkelakuan seperti haiwan. Macam kita makan kan, dia macam haiwan daging kan, kita makan cendawan macam daging kan. Dia seakan keluarga, bolehlah dikatakan, cakap orang kampung, boleh dikatakan dia berlakon sebagai haiwan, dia seakan daripada haiwan. Yang Omycetes ini, dia bukan. Dia under licin kulat, dia lain sikit lah. Dia seakan tetapi dia lain sikit. Jadi cara fahaman dia kena lain. Okey, kita balik kepada cendawan fungi, atau boleh katakan kulat balik. Dia ni mengikut sains, jangan ungkitkan perihal keagamaan, kepercayaan. Kita talk as a scientist saja di sini ya. Saya tak nak orang call dan marah saya, okey. Asal usul kita pun, haiwan dan manusia ini semua, sebenarnya kita asal usul kan, kita dulu orang cakap kita daripada monyet ya, haiwan kita evolution kan. Okey, sebenarnya katakanlah kita percaya bahawa kita daripada monyet ke apa, haiwan. Haiwan itu datang dari mana? Dan bahan yang kita cakap itu akan datang dari mana? Haiwan yang lagi satu akan datang dari mana? Lagi satu datang dari mana? Kalau kita cek balik DNA semua, manusia ini sebenarnya datang daripada cendawan lah, fungal. Okey, jadi dia dari evolution itu dikatakan, okey, jangan percaya. Ini saya punya, I don't want to be sensitive issue. Jadi scientifically, it is proven that we evolved from fungal. Okey, mungkin ada yang, so saya nak fahamkan kamu ini semualah. Okey, dan Omycetes ini dia sudah pecah dari sana. Okey, macam bakteria ini semua dia pecah dari sana. Orang cakap biasanya kulat-kulat, bakteria, Oxidamis, Acidimis, dunia ini tak akan hidup. Kita perlukan mikroorganisma ini supaya perebutan berlaku, aging proses berlaku, pembaruan berlaku, recycling happen. Tanpa ini semua, bahan tak akan rebut, bahan tak akan dilarutkan. Jadi kita perlukan ini serba banyak. So, jangan ingatkan ini tak baik. Kita cuma kena kontrol.
Apakah kesalahan kita dulu penyakit-penyakit ini tak datang? Apa sebab sekarang dia datang dan kita tak dapat kontrol? Kita pergi shave lah pelapuk bark of the tree dan cakap ini adalah kanser lah, kanker jadi kanser lah, Phytophthora ini disumpah lah, orang bagilah, diberi oleh angin lah. Jadi kita kena fahami daripada basic level lah. Jangan pergi terlampau saintifik macam kita nanti susah kamu nak fahami, nanti lari, tak nak buat cara untuk menghindari penyakit dan menyelamatkan pokok yang sudah kena. Kita akan bincangkan dan saya akan beri penyelesaian yang sedaya upaya secara ringkas, murah dan efektif. Kita akan bincang lah macam style duduk kedai kopi, kita bincang, kita bincang secara kelas supaya fahaman itu kena difahami. Saya jerit ni supaya kamu terus masuk dalam otak orang yang nak dengar. Apa kesalahan yang kita lakukan dari hari pertama? Mengapa pokok anda mati? Mengapa pokok itu senang dijangkiti penyakit? Mengapa tiba-tiba kamu tanam semua cantik, lepas 3 tahun daripada pucuk dia mati dan batang jadi kuning, dan mengapa? Dia kuning macam koma. Dia jadi kuning, lepas tu daun tak jatuh, dia tak grow, dia macam stunted. Mengapa? Dan mengapa pokok anda senang dijangkiti kanker buah, dahan, folia? Semua kena penyakit ni. Okey, mengapa? Ini kita nak bincangkan hari ini. Kesalahan pertama, kita korek, kita diajar supaya kita korek satu lubang sebesar boleh. Seperti paling kurang pun dia orang korek 3 kaki kali 3 kaki kali 3 kaki. Korek, keluarkan. Dan sekarang banyak konsultan, dia ada banyak produk. Dia akan menyuruh tuan taruhlah kapur lah. Dan ini tak salah, saya cuma discuss. Jadi kita kenalah cakap apa yang kesalahan yang saya lakukan dan banyak orang lakukan. Sekarang kita belajar, kita cuba perbaiki keadaan. Okey, kalau orang terasa tersinggung, janganlah tengok video ni semua. Okey, kita nak terus terang. Apa yang saya ada, saya share. Saya bukannya apa yang kamu akan lakukan kemudian itu ada perihal kamu sendiri. Ilmu yang serba sedikit, 1-2 titik yang ada berkenaan ini, saya share, itu saja. Okey, tak perlu beli barang dari saya atau ambil saya sebagai konsultan, tak perlu. Kamu buat sendiri. Itulah konsep, idea untuk membuat video-video, puluhan video atau ratusan video ini. Okey, jadi tolonglah ambil masa serba sedikit dan belajar. Kalau kamu rasa saya ada kebenaran, ikut, tak, off the video and just go and do something else. Kita start dari kesalahan pertama baliklah. Kesalahan pertama ialah kita korek tanah. Seperti katakanlah, bila kamu buat kerja tanah, kesalahan pertama penanam durian ialah dia akan potong teres. Macam saya tengok, dia potong teres macam nak buat kelapa sawit, supaya traktor boleh masuk lah. Ini durian, saya rasa tak perlu bahan-bahan seperti ini. Jadi tak perlulah buat kerja tanah. Sebenarnya tak patut buat kerja tanah. Hanya potong pokok-pokok besar, semak-semak itu biarkan. Tapi kita tak ikut itu. Kita angkat excavator, bulldozer, kita buat teres. Kita potong teres supaya boleh dapat deretan semua. Asal pokok itu tak boleh buat ke? Dalam kalau slope itu begini, you tak boleh tanam sini ke? Dia akan jatuh ke? Ini persoalan semua kita telah buat untuk jangan buat begitu. Itu kesalahan pertama. Bila kamu potong teres, first thing, topsoil semua kamu akan potong dan buang. Ada yang cakap, saya akan simpan sana, nanti lepas itu lubang saya akan masuk balik topsoil. Ini semua tarak, ini autamnya kerja semua tak boleh jalan. Okey, bahasa saya disengajakan begini. Bukan kita tak bertamadun, bukannya tak tahu fasih dalam, tapi saya cakap supaya kamu faham. Itu sajalah cara yang saya tahu, saya ajarlah. Okay, come back to this. Bila kamu buatkan topsoil semua, zillion mikroorganisma yang baik yang ada sana, yang dapat mempertahankan sakit ke nutrien ke apa, semua dihancur dan dibuangkan. Semua mati. Jadi yang terekspos, selepas itu ada hujan,
ada yang serba sedikit, semua hancur, pergi downstream mana-mana. Sungai Kelang dia akan masuk dan bagi dia jadi TO, kopi O ke, kopi susu kan, Nescafe Ice semua akan jadi dan dicuci dan tak ada apa zat, tak ada nutrien, tak ada. Jadi yang ada ialah tanah liat keras yang exposed. Itulah tempat yang kamu akan menanam. Katakanlah tempat itu jadi sterile, bersih. Pokok hanya boleh hidup dengan sehat dan optimal kalau tempat itu tak bersih. Dia bukan externally, manusia pun tak boleh bersih sangat tau. Di dalam itu kalau tak ada mikroorganisme, bakteria, fungal dan apa-apa yang virus semua yang tak ada, you akan mati. Sama juga, di luar kita cuci lah, berus gigi semua cuci. Di dalam kalau you bersihkan terlampau sikit, baik, you makan klorin semua akan mati, you akan mati. Sama juga, pokok itu hanya akan menyerap kalau barang itu kotor, mineralized, reput. Bila makanan yang telah reput itu adalah tempat dia untuk hidup dengan segar. Okay, jadi kamu bersihkan tempat itu dan kamu nak wujudkan satu ekosistem dalam 3 kaki kali 3 kaki kali 3 kaki kali 3 kaki dan tanam pokok itu dan start balik satu ekosistem di mana katakanlah kamu percaya pada Tuhan atau alam semula jadi telah menjadikan semua itu sudah sedia ada, tapi you pergi tolak semua dan nak start balik dari kosong. Kamu ingat kita ni pandai macam alam semula jadi ke? Mother Nature is billions of years old. They have done all the work. We are just in the surface of the earth 45,000 years. Jadi kamu tak pandai. Saintis di Malaysia atau seluruh dunia pun tak tahu apa mikroorganisme yang ada di dalam itu. Baru dari tahun 85 kita start. Oh ini bakteria, ini semua. Yang saya tahu mungkin 200 nama. Itu pun susah nak tahu apa function sama dia. Dan kita masih pelajari fungsi-fungsi baja, pembajaan, NPK. Dulu kita belajar kan tahun 80-an, dia cakap oh NPK, sebab itu sampai sekarang semua baja keluar NPK, nitrogen, phosphate, potassium. Lepas tu dia cakap ada lagi barang lah, apa tu? Oh kalsium, okey tambah kalsium. Lepas tu kita cakap tambahlah sulfur, oh magnesium. Masih lagi ada kekurangan. Oh kita cari, okey iron, zinc, boron, manganese, aluminium, tak lah silika. Sekarang silika semua pandai. Lepas tu kita pergi. Dan ini semua dijumpai. Orang Durian ini kena faham sebab pembelanjaan, investment, pemodalan kamu dia jutaan, bukan macam orang lain. Sekarang kita ikuti ya. Terlalu emosi kan saya. Now come back to this. You have to realize something. Kena fahami kan. Jadi bila kita telah bersihkan tempat itu dengan begitu baik dan cuba mimik, copy Mother Nature, alam semula jadi untuk membuat balik zon akar di mana ia akan memberi segala nutrien, segala mikroorganisma, segala pH adjustment, segala climatization dan membesarkan pokok itu dan memberi jutaan ringgit balik kepada kamu. Adakah kamu rasa ada saintis yang begitu pandai yang boleh jadi Tuhan? Katakanlah, okey. Tak ada. Kita hanya menipu diri sendiri. Kita pergi suruh konsultan lah buat ini semua dan kita ingat konsultan itu lebih pandai daripada segala orang yang tahu. Kalau dia sudah buat macam 200-300 pokok sudah cantik, sudah naik buah, dia ingat dia tahu semua. Macam saya ingat tu, saya tak cakap saya tahu. Saya pun tak tahu, mungkin 0.1% pun saya tak tahu. Okey, semua saya nak bincangan. Forum, kita semua boleh cerita. YouTube free. Jadi kita beritahu apa yang kita ada. You test sendiri. Kita tanya soalan di antara tuan dengan saya, itu saja. Okey. Dan saya tak blast anybody atau cuba merosakkan cari makan orang. Now sekarang kita tanya diri saya balik. Korek lubang 3 kaki atau 5 kaki dan cuba masukkan topsoil dan lime, kapur lah dan baja-baja dan kita masukkan di sana sini
dan tai ayam yang telah larut, dan sekarang banyak orang beli 1 kilo RM70 punya bakteria fungus. Dia cakap lah ini trichoderma baik untuk anda. Okey, dan kita tabur di dalam itu. Ingatkan dia sedikit itu dia boleh buat. Ada jutaan atau ratusan ribu jenis mikroorganisma, kita buat hanya 5 atau 10 kita tabur. Oh, this is the best. Dia akan cari convert, dia akan protect. Ini semua salesman cakap, kita dengar. Kesalahan ini semua adalah terlampau serius. Dia akan merugikan kebanyakan orang. Kalau boleh, carilah penyelesaian tanpa mengorek tanah. Dan janganlah kacau topsoil yang sudah sedia ada. Sebab bila kamu tolak, bukan itu saja, segala poison, racun-racun yang terdapat di dalam topsoil pun dia akan keluar. Acidity, pH yang terlalu acidic akan exposed. Ini dengan sendirinya dia akan membunuh apa saja. Tak ada tumbuhan akan apa kecuali yang boleh tahan acidic lah. Itu saja akan datang. Kamu bubur baja, dia akan keluar lah untuk seketika, tapi dia bukan complete, dia bukan komprehensif. Okey? Yang saintis sudah tahu ialah 20 jenis baja, 20 jenis mineral atau elemen, kita masukkan ke dalam itu, dia akan datang. Tapi dia bukan sempurna, dia tak dapat mempertahankan diri dia secara semula jadi. Macam orang kampung-kampung, mana ada kita baja semua, dia setahun sekali dia akan bunga, dia akan bagi durian, dia akan kita okey. Hari ini dia lain cerita, sudah cerita lain sikit. Dan pokok-pokok yang kita buat ini semua, bolehkah dia macam durian kampung? Yalah, kita grafting, kita bubur durian kampung punya akar dia. Okey. Tapi bukannya sempurna, dia bukan sempurna. Jadi kalau boleh, cari penyelesaian di root zone. Sebab bila kamu tanam, pokok itu kena tahan 30-40 tahun paling kurang. Tapi lepas 5 tahun dia akar dia menyebar, dia pergi sentuh, dia pergi tembusi dinding itu dan pergi lain tempat. Kalau tak tembusi pun dia kena pusing-pusing masalah dia. Akar itu berpusing, mati cepat tua, zat tak dapat diterima. Jadi cara untuk menaikkan pH jadi alkaline atau neutral, carilah penyelesaian yang permanent. Bukannya taruh kapur lah, ini semua dia tak permanent. Di alam semula jadi, pokok itu akan mencari zat-zat yang sepatut. Kebanyakannya dia akan dapatkan banyak zat daripada hujan. Hujan itu dia akan memberi nitrogen, sulfur. Ini semua dia akan dapat dari hujan, tahu. Tapi bila kawasan keliling root zone itu, di kanopi, pokok itu kanopi, jadi sampai itu akar feeding root akan pergi ke sana semua kan. Dia tak ada tempat nak pergi, terlampau keras. Kamu bubur topsoil bererti semua sudah okey ke? Not necessary. Apa yang terkandung dalam topsoil itu yang paling mustahak. Tanah liat itu bukannya nutrien. Kebanyakan tanah liat disalah anggap sebagai apalah. Okey. It's just a nutrient holding media, itu saja, tanah liat, clay, that's all, nothing more. So ini semua kita kena fahami dan membuat. Jadi apa yang saya cuba beritahu ialah, dengan konsep ini, pokok itu tak dapat, atau tanaman atau durian itu tak dapat menyelamatkan diri atau membuat apa saja zat-zat yang diperlukan untuk menarik dan menyimpan di badan dan membuatkan systemic defense system. Dia tak ada. Macam budak yang kita simpan dekat rumah, pergi call office, datang balik, tak kena matahari, tak main dekat tanah, tak keluar, tak kena najis kan, tak kena apa, tak kena air sungai. Dia tak seperti, dia jadi macam ayam kampung dengan ayam reban lah. Sekarang kita tengah wujudkan satu konsep macam ayam reban lah.
dia sikit kena mati. Okey, bukannya macam di hutan kan, pokok itu dia tak ada beri baju apa, tapi mana ada sakit, mana ada apa, semua tak ada. Dia semua sendiri boleh hidup. Just out of box thinking. Jadi penyelesaian yang kita kena buat ialah dari segi holistik, complete dan komprehensif. Okey? Dan kita fahamilah, okey, katakan kamu sudah tanam begitu, apa yang kamu kena buat? Saya rasa bila saya cakap bubur NPK atau sulfur, orang beli belerang biasa itu yang kuning-kuning itu dia pergi tabur. Itu adalah satu kesalahan. Sulfur itu ada puluhan jenis daripada sumber-sumber yang lain, nama-nama dia pun lain. Saya tak nak confusekan ini semua. Itu belerang tak boleh guna di sana. Kalau tuan ambil 1,5 kilo belerang, simpan di satu padang, kena hujan ke apa, 3 bulan kemudian you tengok itu belerang masih ada di sana. Dia tak dapat dicairkan. Jadi basic understanding pun berkurangan. Macam mana kita nak share knowledge. Jadi saya kena buatlah video-video sebegini untuk beritahu cara kamu fahami. Kita balik kepada Phytophthora lah, kanker. Kita balik kepada dia. Ia adalah, bolehlah kita katakanlah dia kulat. Bukannya apa tu homicities ke apa keluarga lain semua kita tak cakap lah. Okey, kita cakap macam biasa. Dia kalau kulat, dia nak cari manisan. Itu saja dia punya source of, that is from carbon source. Jadi segala daripada kelapa sampai apa-apa pun dia masih ada lah. Okey, yang paling teruk ialah durian sebab dia it's a fully made of sugar, fructose ke apa kan. Jadi kita kena cari cara untuk continuously give defense system kepada pokok secara systemic. Systemic means daripada dalam, complete, comprehensive. Okey, sendirinya dia ada tahanan diri dari penyakit dan apa-apa lain. Itu sajalah kita kena beri, dan beri dia peluang untuk membuat ubat dia sendiri, memberi peluang untuk mempertahankan dia sendiri. Macam di hutan ke apa. Tapi tahukah kita apa yang diperlukan untuk membuat antibiotik dia sendiri ke, penahanan dia sendiri ke, dan membuatkan kemanisan buah dia sendiri ke. Katakanlah kita memberi segala NPK yang kita bagi itu, katakanlah semua okey lah. NPK, nitrogen, fosforin, potassium, magnesium, apa semua kita bagi, iron, zinc, boron. Ada yang bagi amino acid, humic acid, fulvic acid, vitamin, entah apalah. Dari mana dia orang dapat ini pun saya pun tak tahulah. Ada yang memberi kulit udang lah, dia cakap ini paling best lah. Boleh buat ini semua. Kita ada duit, kita belanja lah. Apa salah? Okay. Come back to this. Kita memberi sulfur dari jenis magnesium sulfate. Itu saja. Ataupun ammonium sulfate kita bagi. Ini leaching dia terlampau kuat, di mana dia diberi dalam baja putih. Kita tabur. Bila sampai hujan dia hanyut ke pergi entah ke mana ke apa, dan dia jadi angin. Sebab nitrogen itu dia jadi angin, dia tak ada efek. Jadi kita kena tahu cara untuk memberi bahan-bahan ini supaya ia diserap apa yang diserap. Ada yang bagi secara folia untuk durian, dan beri siram racun-racun semua. All these things we have to re-look into it comprehensively. Kalau tak, masalah dia bukannya begitu senang untuk diselesaikan selepas sudah kena, susah. Okey, saya akan digress dan datang balik. Tapi harap kamu stick to my conversation sajalah. Okay. So now come back to this. I wanted to emphasize. Sekarang di sini kita emphasize saja. Sebab ini saya buat video ni patut 1 minit. So 1 jam pun saya tak boleh cakap durian ini too important untuk dibuat 1 minit kan. So saya buat. Orang ada masa boleh belajar, itu saja. Bertahun-tahun video ni akan ada dalam YouTube. Okay, come back to this. Sebabkan kita berbincang, discuss hari ini berkenaan sulfur. Saya dapati sulfur ini kena dicampur aduk dengan elemen-elemen lain secara
liquid diairkan. So liquid application should be drenched. Di keliling pokok itu kita drench. Jadi kalau ada spora ke, kalau ada cendawan ke, fungi, bakteria semua, it's a bactericide, dia is a fungicide secara naturalnya, ya. Dan kata cukup baja bila kita apply biosulfur, saya tak syorkan lain sebab dia ada kimia, ini bio macam organik kan. So ini semua dia akan buat setiap 3 bulan kamu buat satu drenching keliling, itu bukannya spray. Kami tuang 1 liter itu boleh campur dengan 500 liter air. Jadi 1 liter pun kalau kamu buat sendiri, kos dia cuma 10 hingga 15 ringgit. Jadi kalau tuang pun satu pokok tu, katakanlah kamu tuang lebih kurang 60 liter ke, 50 liter ke, 20 liter ke, tuang keliling pokok tu, akar tu, dia akan menyerap terus ke dalam. Instantly it will vertically go down dan dia akan dipegang oleh clay. Okay, bila itu berlaku, the tree can defend itself from any incoming Phytophthora ke, ada yang Ganoderma ke orang cakap kan, dan kanker ke, dan dia akan serap dan dia akan simpan di pokok dia sendiri. Okey, kebanyakan orang sekarang, banyak orang yang ambil field trial, mereka menyiram di pokok itu sahaja, bukan daun, di pokok itu mereka siram. Kalau buah itu sudah mau rasa akan kena sakit, mereka menyiram di buah sahaja. Yang buah yang sudah besar, bukannya bunga. Mereka menyiram di sana dan continuously defend. Dan daripada gunakan racun kulat, kamu gunakanlah biosulfur. Mengapa? Racun kulat itu dia racun. Sulfur ni lepas 1 minggu dia jadi baja. Sulfur itu baja kan? Dan dia akan, baja itu diserap dan disimpan oleh pokok itu untuk satu jangka masa yang panjang. Kalau kerja-kerja mengkorek tanah telah dilakukan dengan ekstensifnya, tak kira apa jenis lah, durian ke, sayur-sayuran ke, pokok besar ke, kecil ke, tanah itu disuruh korek, kamu bubur kapur ke apa, kemudian sudah tanam, acidity akan ingress melalui keliling dari bawah atas semua, dan dia akan datang menjahanamkan akar lagi. Dan masa itu kamu tak dapat masuk ke tanah dan memberi apa jua kapur atau apa-apa bahan. Jadi kena membuatnya secara liquid. Itulah yang kami tengah mengajar di akademi kami, cara membuat liquidized nutrient, di mana dia menjadi air dan dia organik dan dia boleh menular ke bawah tanah dan menjaga akar kamu dan mengadjustkan pH. Jadi saya akui tak dapat cover semua topik-topik yang kita cuba nak cover, tetapi dalam sesi-sesi yang lain, apa segala penglibatan saya selama beberapa tahun ini, ya, 20-30 tahun dalam bidang industri peladangan durian dan lain-lain sebagai extension service, saya akan cuba sambung topik ini sekiranya ada permintaan daripada penanam atau pemain industri. Okey? Dan kita akan cubalah satu persatu masalah kita akan selesaikan. Bukan dari diri saya saja, ada banyak lagi pakar-pakar. Kita akan cuba sambung dan membuat balik. Tetapi kalau tidak ada respon atau cara persembahan saya ini kurang arif, kita berhentikan saja di sini. Tapi kalau ada orang rasa saya ada serba sedikit kebenaran yang kita bincangkan di sini, saya harap tuan akan kongsikan, share video ini. Jadi bila kamu share video ini di Facebook atau di mana-mana, saya kira adalah orang terima perbincangan cara ini secara directly, tanpa no holds barred. Dan saya akan cuba buat lagi, banyak lagi penilaian, analisis dan berbincangkan perkara yang akan menguntungkan atau merugikan segala pemain industri. Ada banyak lagi perkara yang perlu lakukan, bukan hanya kanker. Ada ratusan lagi perkara yang kita perlu kupas satu persatu
sehingga kita lebih arif tentang perkara yang kita melabur ini. Okey, dan sekian, terima kasih, dan kita jumpa balik dalam lain-lain video yang berkaitan penyakit dan juga keuntungan economics of durian plantation di masa depan yang akan datang. Dan kalau boleh, saya syorkan kita jumpa perseorangan, kita jumpa mengadakan sesi perbincangan di antara semua pemain industri, dan kita boleh menaikkan taraf pengilmu kita di sini. Jadi hubungilah nombor yang tertera, kita boleh jumpa, tak ada apa kan. Jadi underline, bila mekanisme mempertahankan diri oleh pokok itu berkurangan kerana puluhan sebab, tersalah guna baja, terlampau banyak klorin, terlampau banyak nitrogen, amonia sulfat, dia ada amonia kan, itu urea lah, dan urea, NPK, tai ayam, tai lembu yang fresh, semua amonium, dan lain-lain kimia, fungicide dan juga barang-barang lain, dan tak cukup mikroorganisma di topsoil dan tanah itu sendiri, dan juga cuaca dan kesalahan lain-lain, penjagaan perairan, air semua. Secara sintetik kita memperbesarkan dia bukan secara semula jadi dalam hutan dia tak keluar. Jadi dia tak ada mekanisme, mikroorganisma dan nutrien-nutrien yang tertentu dalam periodical table itu yang kita gunakan hanya lebih-lebih 10 atau 12 saja. Nitrogen, fosfat, potassium, magnesium, kalsium, iron, zinc, boron. Lepas itu tak ada. Tapi dia ada lagi 100 lebih, 200 yang perlukan. Tetapi saintis belum menjumpai apa nak digunakan. Dia tak tahu. Barulah satu germanium, silika, kita jumpa. Tapi ada puluhan lagi yang boleh menyebabkan dia mempertahankan diri, membolehkan dia sedar, membolehkan dia tahan sakit, membolehkan dia semua sekali. Adjust pH pun dia sendiri boleh. Tapi kita tak ada bagi dia apa-apa. Salah satunya adalah sulfur. Jadi, sekiranya sulfur itu sudah ada main effect yang mampak, yang mantap, yang cukupnya, kamu akan selesaikan, senang-senang boleh cakaplah, 70% daripada penyakit anda dapat diselesaikan. Tetapi kalau tersalah pilih sulfur, tersalah pilih cara penyeburan, aplikasi dia lain. Aplikasi itu bukan sembuh saja, ada banyak lagi. Belajarlah. Okey, ini semua kita akan kongsi di perjumpaan nanti. Kalau senang kita jumpa, kalau tak kita melalui video saja. Ini bukan cari makan. Okey, kalau ada apa-apa kita hubungi sulfur, underline. Sebab sulfur adalah fungicide, sulfur adalah nutrien, sulfur adalah metabolisme untuk kalau metabolisme kita tidur, macam mana nak hidup. Jadi untuk memperkuatkan metabolisme, tinggikan function dia, metabolisme dia, sulfur. Untuk mengambil nitrogen hantar ke dahan-dahan, sulfur. Untuk tahan daripada sakit, sulfur. Untuk tahan daripada banjir, hujan, sulfur. Untuk tahan daripada serangga-serangga semua, sulfur. So, sulfur itu bukan senang culture dan digunakan. So, kita kena faham. Untuk adjust pH pun sulfur. Kalau acidic kan, kita guna. Jadi kebanyakan kita gunakan serba sedikit sulfur tumbuh, magnesium sulfur kita tambah. You ingat itu pokok cukup kan? Dia makan dengan banyaknya ialah sulfur. Sebab dia kena pertahankan dia dari sakit. Dia boleh, kalau lebih, dia gunakan, dia simpan dekat daun semua. Kalau penyakit itu, insek datang mau makan dia ada dalam itu, dia pahit, dia lari. Kebanyakan kita sudah lupakan penggunaan sulfur yang betul. Ada puluhan jenis sulfur. Kita akan buat dalam video-video nanti lain. Kita punya channel kita akan buat. Kita punya akademi kita akan mengajar. Percuma. Kamu ikut video tak ada ketah bayar kan? Jadi kamu belajarlah apakah kegunaan kepentingan sulfur untuk
penjagaan durian anda. Dia boleh buatkan durian anda manis tau. Kalau kamu silap, tak tahu jaga, macam mana? Kanker semua boleh dibuat. Saya tengah menjalankan banyak analisis dan research based pengetahuan dikongsi di YouTube. So you go and study whether I am cheating atau saya bukan magic show ke apa ada orang cakap kan. Oh, one for everything. No, it's not one for everything. It's a combination of multiple nutrients. We get better yield. So please study this subject well. I am doing all I can to do about 150 videos just for the function of sulfur. And durian, you need it more. As such, continual random applications are needed through soil, through feeding, through foliar, through water, through admixture with other elements. You need all these things. Most of the time when you shave off topsoil itu sudah hilang, sulfur pun hilang. Dan bila dia terima sulfur melalui hujan, dia tak ada tempat nak simpan sebab kamu sudah shave. Tanah liat saja ada keras. Mana dia nak simpan? Kalau topsoil satu kaki, dia boleh simpan di dalam tu. Pelan-pelan dia makan. Semua itu kesalahan kita. Kalau itu technician cakap, oh ini kuning sebab you punya, dia akan autah lah. Saya tak compete dengan sesiapa. Saya cuma nak beritahu apa yang saya tahu. Kalau kamu rasa saya salah, jangan ikut. Tutup channel, jangan follow. Bila kamu rasa kamu sudah rugi, taken for a ride by so many hundreds of consultants, instant consultants, then you come back to the channel, go through this 1 hour of the video. I got 20-30 hours of knowledge to be shared just for sulfur. But you have no time to listen. So, call, maybe when we are meeting for coffee or tea, we have workshops where we meet everybody. Every day, not every day, monthly, once or twice, all the consultants, good consultants, the good farmers, we share knowledge, we share technology, we share know-how, scientific and academical value with experience. All these things kita akan berkongsi dalam bahasa Malaysia dan Inggeris. Okay, jadi kita akan bersua, kita akan bercakap. Tetapi open-mindedness perlulah. Kerana kamu telah berjaya sekali, tak bererti kamu akan terus berjaya. Tak. Ada main sikit-sikit kan. First time lah, jadi consultant. So, saya tak ketuk sesiapa-siapa. Saya tak apa. Saya cuma berkomunikasi secara peribadi lah, directly dengan you. So, if you feel there is some truth in what I'm saying, learn this subject of what I'm trying to tell you. You will takkan menyesal. Sebab bila dia berbunga dan memberi kamu hasil, baru kamu faham apakah niat saya. Terima kasih. Bye-bye.